A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tengok keluarkan buku akhlak masing-masing tahun 4. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Tengok adab berjalan ke surat 12. Tengok ke surat 12 ya. Okey, ke surat 12. Adab berjalan. Tengok kat sini di akhir pembelajaran murid-murid dapat menyebut pengertian berjalan, menyenaraikan adab ketika berjalan, membaca doa ketika memulakan perjalanan, menyenaraikan fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Okey. Boleh tengok kat situ pelajaran yang ketiga, adab berjalan. Di akhir pembelajaran bukan dapat yang ni lah. Harap kamu dapat lah. Okey, tengok pengertian berjalan. Berjalan ialah pergerakan fizikal dari sesuatu tempat ke tempat lain, sama ada di darat, di laut dan di udara. Okey. Benda yang fizikal lah yang kamu boleh nampak, betul? Yang boleh berjalan. Burung terbang. Di laut apa? Ikan berenang, bukan yang kamu berjalan dalam laut. Okey. Adab ketika berjalan. Adab ketika berjalan, baca dan faham. Okey, kita tengok kat situ. Meminta izin daripada ibu bapa apabila hendak keluar rumah. Nak keluar rumah mestilah minta izin. Jangan kamu sembrono ya keluar. Okey. Nombor 2, kena menutup aurat lah kalau nak keluar rumah. Okey, memakai kasut. Seeloknya pakai kasut lah. Lawa sikit. Handsome orang panggil. Okey. Nombor 4, niat berjalan dengan tujuan baik. Sebab apa nak keluar? Nak beli barang dapur contohnya. Okey, nak pergi tak boleh pergi masjid lagi sekarang ni kamu. Okey. Macam itulah. Pergi tempat yang baik. Faham? Okey. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berdoa kepada Allah, doa sebelum keluar rumah, sebelum nak berjalan kena berdoa. Okey. Memulakan dengan langkah kanan. Kamu nak keluar rumah ni, langkah ke kanan. Kalau kamu masuk tandas, langkah kiri, betul? So nak keluar rumah ni langkah kanan. Faham? Faham tak faham? Okey, seterusnya nombor 7. Berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Berhati-hatilah sebelum nak berjalan apa semua. Ikut peraturan. Okey? Okey, yang ke-8, menjaga pandangan daripada melihat perkara maksiat. Tak tengok benda-benda yang tak elok lah. Okey? Faham? Okey, yang ke-9, memberi salam ketika bertemu sesama orang Islam. Okey? Sila bagi salam lah. Jumpa saudara kamu, kawan kamu, kena bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Okey, yang seterusnya 10, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Yang lebih tua. Jalan sempit, kamu pun nak lalu juga. Selama badak kamu aja. Bagi laluan untuk orang tua. Faham?
Pakcik tu dah bongkok dah. Kamu langgar tongkat dia. Tergolek dok pakcik tu. Bagi laluan dekat pakcik tu. Okey. Ataupun orang yang lebih tua, kamu hormat lah. Lepas ambil uduk kat masjid, kamu bagi orang tu lalu dulu, baru kamu lalu. Contohlah kalau pintu tu kecil, nak ambil uduk dekat masjid kan. Okey. Seterusnya, okey, membaca doa ketika memulakan perjalanan. Okey, sebelum nak keluar rumah ni, sebelum nak start nak berjalan ni, kena baca doa lah. Okey. Baca dan faham firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surah Zahraf, Al-Zahraf ayat 13 sehingga 14. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami. Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembali. Faham tak? Mudahlah untuk kita bergerak. Dulu tak ada kenderaan, faham? Kalau nak ni naik unta, naik kuda. Sekarang dah ada kenderaan maju. So doa dekat Allah, bersyukur dekat Allah, memudahkan, memendekkan perjalanan kita tu lah. Jangka masa dia pendek sikit lah. Tak naik unta, naik kuda pun perlu berehat. Ni kalau naik kereta terus je, betul? Isi minyak je, berhenti. Okey. Seterusnya, fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Okey. Tengok sebelah. Surat 15. Fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Okey. Tengok fadilat mengamalkan adab ketika berjalan ni lah. Yang pertama, selamat dalam perjalanan. Fadilat dia lah untuk adab ketika berjalan. Selamat dalam perjalanan yang pertama. Okey, tengok yang pertama. Mana biru. Okey. Yang pertama, selamat berjalan. Yang kedua, disukai rakan dan kenalan. Kita berjalan, kita ziarah kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan lain suka tak? Kita ziarah kawan-kawan yang lain. Tapi buat masa sekarang ni belum lagi lah. Nanti tunggu habis je ni, nanti bolehlah kamu nak berjalan ke mana pun berjalan lah. Okey, yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Okey. Kamu berjalan, rapatkan silaturahim antara kawan, saudara mara, adik-beradik, kan dapat pahala dan dihormati oleh orang lain lah. Okey, seterusnya nombor 4, dilindungi Allah dari bahaya. Kamu dah doa ke Allah, kamu dah minta dekat Allah untuk dilindungi. Tersasul-sasul, dilindungi Allah untuk dari bahaya. Kita dah doa sebelum ni untuk jaga kita, Allah sebaik-baik penjaga kita. Okey. Nombor 5, maruah diri terjaga. Okey, jaga maruah keluarga, jaga maruah diri sendiri, faham? Okey. Yang keenam, mendapat pahala. Okey, faham? Okey, seterusnya,
Okey, aktiviti. Ni tengok aktiviti dia. Murid kumpul masing-masing menyerahkan fadilat mengamalkan adab ketika berjalan dengan murid. Okey, tahukah anda? Okey, tengok yang ni Tengok yang ni. Tahukah anda jauh perjalanan, luas pandangan. Okey. Amalkan sayang diri dan keluarga. Okey. Yang ni tak perlu kot aktiviti ni. Okey. First sekali Ustaz nak kamu mana buku aktiviti dia. Okey, buku aktiviti akhlak darjah 4. Ada yang tak ambil lagi buku kat belakang ni nampak ni. Ada yang tak ambil lagi buku darjah 4 ni. Tolong ambil buku Jaiz ni penting Kita dah start belajar dah sampai pelajaran yang ketiga dah. Kena ada buku, tolong ambil kat sekolah. Okey. Yang mana yang belum ambil lah buku Jaiz ni. Okey. Pelajaran yang pertama. Okey, tengok. Tolong menolong kepada. Tengoklah dalam ni ada dalam buku aktiviti, sila siapkan Bantu-membantu antara satu sama lain ke arah kebaikan diri, agama dan masyarakat adalah pengertian bantu-membantu. Cari jawapan dia. Ada objektif apa tu? 1, 2, 3, 4. Objektif 5. Lepas tu lengkapkan dalil. Tolong menolong di bawah. Boleh tengok buku teks masing-masing kalau dalil ni. Tolong kalau boleh ingat sekali, nanti Ustaz nak tengok. Nanti hantar gambar kerja ni, jangan lupa. Okey. Senaraikan fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Fadilat dia apa dia? Okey. Seterusnya nyatakan akibat dia pula tidak tolong menolong. Apa akibat dia kalau kita tak menolong antara satu sama lain ni? Okey. Faham tak faham? Okey. Okey, lepas tu tandakan pada jawapan yang betul dan pada yang salah. Muka surat 1, 2 dan 3. 3 ni buat dalam buku aktiviti, faham? Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di kelas yang akan datang.